Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Jadi hari ini kita panggil sebagai kelas basic kelas basic berkenaan cryptocurrency. Baik, sebagaimana yang kita tahu cryptocurrency tuan-tuan, dia bukanlah sejenis currency Dia sebenarnya adalah dalam kategori digital asset. So dalam digital asset ni adalah yang sama, saya nak compare apple to apple. Contohnya apakah jenis aset yang kita tahu, seperti gold, seperti rumah, pejabat, ataupun bangunan, property lah, ataupun dalam bentuk hartanah, dalam bentuk real estate. Itu adalah aset. Yang mana aset-aset yang kita beli ni secara tangible ataupun fizikal, yang boleh kita lihat dan boleh kita pegang, Jadi kripto ni adalah dalam bentuk aset yang kita sebut sebagai dalam bentuk digital. Kita boleh lihat tapi kita tak boleh pegang, Alright. So saya nak ringkaskan tentang digital asset, iaitu perkataan tentang cryptocurrency. Berhenti jap. Pula dah aku kena bismillah balik. Tak payah. Ada mic yang bagus, clear. Dah ada mic. Kita yang setakat ni lah kita terus. Ya, dia tu dah terang tu, dah cozy dah. Okey. Dia suka dah cozy. Aku sebut tengok dah pegang laptop ni. Risau ke? Risau. Kau pauskan dulu bro, kau pauskan dulu. Tak boleh. Boleh. Betul tak? Dah. Okey. Balik kan. Okey, boleh test 1 2 3. Jadi bila kita tahu apa bagaimana gold kita beli, bukanlah harga dia naik saja, tapi gold ada kelebihan di mana dia anti inflasi lah. Dia lawan kepada inflasi. Itu kelebihan gold, dan bukan saja dia naik saja, dia pun ada penurunan. Sama juga dengan digital asset. Jadi secara ringkas saya nak terangkan cryptocurrency ataupun digital asset ini adalah terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian penting. Ini asasnya. Satu kita panggil adalah dalam bentuk major coin. Okey, major coin ataupun kita panggil dalam major token lah. Apa perbezaan token dan coin ni? Token ni apa-apa yang related dengan algoritma ataupun teknologi Ethereum. Dia akan sebut sebagai token. Tapi kalau yang bukan teknologi Ethereum, dia disebut sebagai coin lah, kan? So, yang kedua kita panggil dalam bentuk stable coin. Okay, stable coin atau stable token. Dan yang ketiga dalam bentuk alternative coin lah. Ataupun sekarang ni yang kita tahu shitcoin. Shitcoin ni sebenarnya nama dia adalah meme. Dalam kategori meme coin. Internet ni termasuk dengan meme kan? Baik. Untuk major coin ni sebagai contoh, dia boleh bersandarkan coin tersebut. So apa yang major coin? Tak lain tak bukan adalah mother of all coin yang kita panggil sebagai Bitcoin. Yang kedua dalam bentuk Ethereum. Contoh, ataupun kita sebut dalam teknologi Tron, TRX. Ataupun kalau di Binance, major coin dia adalah BNB. Itu antara contoh lah, tak perlu saya nak listkan semua. Okey, ini dalam kategori major coin. Asas Atau yang kedua, bila kita sebut dalam stable coin, contoh-contoh stable coin yang umum kita tahu adalah tak lain tak bukan USDT. USDT ni adalah dalam bentuk stable coin ataupun kita sebut sebagai Binance USD ataupun BUSD. Ataupun kita sebut sebagai dalam hobi dia ada HUSD ataupun USDC. Kan? So ini semua dalam kategori stable coin, di mana stable coin ni bersandarkan kepada fiat, fiat dolar, duit dolar. 1 USD sama dengan 1 fiat dolar. Faham Jadi tak kira berapa lama pun kita simpan, penurunan dia mungkin 0.99 dolar. Kenaikan dia mungkin 1.001 dolar. So dia USDT adalah bersamaan dengan 1 USD. Jadi ini kategori coin, ini kategori fiat, dia tak lari. Okey. Dan yang ketiga, dia dalam bentuk alternative coin ataupun meme coin. Alternative coin, macam mana kita nak tahu dia alternatif ataupun tak?
Selain daripada dalam stable coin ataupun major coin, dia yang lain ni duduk dalam kategori alternative coin. Contoh yang popular, Dogecoin, Shiba. Ni yang popular sekarang ni lah. Ijat coin. Mana? Lajim coin. Dia adalah alternative coin. Di dalam coin-coin ni tuan-tuan, dia ada teknologi-teknologi dia tersendiri. Tapi asas kalau kita sebut luar dia, ini adalah coin. Sebagai contoh hari ni tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh. Sekiranya tuan-tuan nak beli Dogecoin, contoh Dogecoin. Berapa harga Dogecoin hari ni? Katakanlah harga dia dalam dolar adalah 20 sen. Macam mana saya nak beli Dogecoin? Adakah saya keluarkan ringgit saya dalam 80 sen ringgit pergi beli Dogecoin? Jawapan dia tak boleh. Kita nak beli Dogecoin ni mesti berpandukan, dia duduk dalam alternatif, kita akan beli menggunakan stable coin ataupun major coin. So kalau saya pakai stable coin, satu Dogecoin harga 20 sen, maksudnya saya kena bayar USDT berapa banyak? Sama, 0.20 USDT sebab dia stable. Ataupun saya nak beli menggunakan Ethereum. Contoh saya nak menggunakan Ethereum, hari ni harga Ethereum 3,900 ataupun 4,000 dolar. Jadi untuk 4,000 dolar saya nak bahagikan kepada 20 sen tu, ETH saya kena keluarkan 0.000050 contohnya. Mungkin nilai dia ni sama dengan Ethereum dan nilai yang sama dengan stablecoin. Boleh faham Dan di setengah exchanger sahaja kita boleh ambil ringgit terus directly beli kepada alternative coin di setengah exchanger. Tapi secara asasnya kalau untuk alternative coin ni tadi saya kena beli menggunakan stablecoin ataupun saya kena beli menggunakan major coin. Clear? Okey, itu tentang asas. Baik. Boleh saya padam? Boleh. Alright. Okey, kalau kita dah clear bab tu. Baik. Dan sebagai umum, kita perlu tahu di mana untuk kita simpan sebelum kita membeli. Jadi, kita sebut tentang wallet. Baik, kalau dalam bentuk fiat, kita panggil adalah nombor akaun. Contoh saya ada ringgit, saya simpan dalam Maybank. Saya ada rupiah, saya simpan dalam Mandiri Bank. Saya ada Thai Baht, saya simpan dalam Kasikorn Bank. Sekarang saya ada digital asset. Saya nak simpan dekat mana? Dia panggil wallet. Okey, kita panggil wallet. Dan wallet ni tadi terbahagi kepada 3 juga. Dia sebenarnya ada 5 Satu kita panggil dalam bentuk soft wallet. Software wallet. Yang kedua kita panggil hardware wallet. Hard wallet. Yang ketiga kita panggil paper wallet. Cold wallet duduk dalam hardware ataupun software. Tengok cold wallet tu macam mana kategori dia. Okey. Sebelum kita letak dalam software wallet terbahagi kepada 2 lagi. Satu dia panggil exchanger wallet. Yang kedua dia panggil dalam bentuk personal wallet. Blockchain. Yes. Dia software je. Dia software. Maksudnya boleh kita download, simpan dalam aplikasi. Itu software. Kan? Kalau hardware, dia dalam bentuk thumb drive. Itu hardware. Ataupun kita panggil ledger. Wallet, ledger. Itu dalam bentuk hard drive. Baik. Dalam exchanger wallet, walaupun nama dia software, exchanger wallet. Personal wallet tak related dengan exchanger. Contoh blockchain. Blockchain kita kena ada 2 phase. Dia tak boleh recovery sebab dia bukan exchanger. Dalam exchanger sebenarnya, bila kita simpan dalam exchanger, wallet kita tadi dia hanyalah angka. Dia hanyalah digit ataupun angka. Dia akan simpan dalam dia punya, kita panggil money box. Dalam satu money box. Setiap kali kita withdraw, daripada money box tu yang akan transfer kepada kita punya external wallet lah. Software ataupun hardware wallet. Boleh clear kan? Buat exchanger. Tapi kalau personal wallet, real digit. Personal wallet, kalau kita simpan dalam kita punya sistem blockchain, dia bukan dalam money box dia. Memang dalam kita punya account sendiri. Jocks. Yes, contoh kat sini personal wallet lah. Sini contohnya Binance lah. Kita tahu Binance. Binance, Huobi, Coinbase. Itu exchanger lah.
Okey. Kalau macam personal wallet contohnya apa? Trust wallet adalah betul personal. Blockchain wallet. Jax. Kopi. Banyaklah. Yang mana dia punya wallet tu tadi memang 100% dekat kita. Tak related dengan Moneybox. Sebab apa? Possibility untuk hilang duit dalam exchange ada ke tak ada? Ada. Kalau exchange tutup, hilang tak? Sebab dia dalam Moneybox, betul? Tapi susahlah. Contoh saya simpan dekat Maybank, kita nak kata Maybank tutup. Contohnya lah. Possibility ada. Bank dekat Amerika pun boleh tutup, betul? Okey. Tapi kalau kita simpan kat personal wallet, sama macam kita simpan duit dekat rumah. Faham So, tak boleh hilang. Kalau hilang pun daripada kita lah. Kecuali bank. Kalau X tu hilang Mana? Contoh kalau simpan dalam Trust Wallet. X Trust Wallet tu tak ada. Macam untuk Trust Wallet ni biasanya dia punya developer untuk software tu dia memang akan ada kita punya account sendiri, kita dah download sendiri. Walaupun kita tak update ke daripada main server tutup ke, aplikasi tu dah dalam kita punya phone. So dia bukan saja dia pakai kita panggil private key. Faham tak? Private key. Kalau macam yes, Twice bukan private key. Bukan. Sebab tu kalau betul-betul transparent wallet, blockchain bukannya transparent wallet sebab dia pakai Twice. Ya, betul. Tapi kalau transparent wallet dia mesti ada private key. Private key Waimah macam mana hilang pun private key kat kita. Dekat apps lain. Betul. Tu private key. Okey, clear Ni saya padam Kalau macam hard wallet, dia dalam bentuk thumb drive lah. Ataupun kita panggil ledger. Ada wallet apps yang dua wallet tapi So kita boleh simpan dalam bentuk ledger ataupun thumb drive lah. Kita panggil thumb drive. Thumb drive ni maksudnya macam peti besi. Tadi kita simpan kat rumah je. Bukan dalam peti besi. Yang ni kita simpan dalam peti besi. Yang mana dia di-offline kan. Kita punya coin tu 100% offline. Orang tak boleh detect. Sampai dekat address kita dia offline kan. So dia bentuk ledger ataupun thumb drive tu. Dia offline kan dia. Okay? nak pindah je kita online. Betul. Nak pindah baru kita akan masukkan dalam software wallet balik. Dalam movie kan? Hobi? Dalam movie selalulah. Yes. Orang berebut dah thumb drive kan. Dia tak boleh masuk MP3 lagu ke. Yang cerita ni Samsul Yusof pun kan cerita KL Itulah dia. Okey, dan yang ketiga dalam bentuk paper wallet. So paper wallet ni sebenarnya hanyalah satu kertas putih yang kita boleh download. Sistem paper wallet ni kita scrollkan je mouse tu tadi untuk berapa cetakan, 100 cetakan paper wallet, 1 cetakan, 10 cetakan, dia akan ada 2 QR code yang terlibat. Satu kita panggil sender, satu dia panggil receiver. Okey, untuk sender ni tadi, contoh saya ada 10 Bitcoin, saya transfer dekat QR code ni tadi dan dia akan float. Okey, dia akan float. Nak dapat balik Bitcoin tu, kita akan import address. Ni dia panggil address. QR code ni kita import address masuk dalam kita punya software wallet, barulah kita send receiver punya ni tadi. Faham Barulah wallet code dia tadi tu, address dia masuk dalam kita punya blockchain ke apa-apa ke wallet kita, apa-apa personal wallet lah. Biasanya personal wallet lah, kita takkan kertas. Apa yang bahaya dalam kertas ni, kos dia sangat rendah kos dia sangat rendah, tak payah ada pun kita boleh simpan Bitcoin ni tadi. Hanya kertas saja kan. Tapi masalah berlaku kalau kod ni hilang, pudar, koyak, diconteng. So ada orang tak boleh retrieve. Dia float forever. Baik, clear Ini tempat simpanan kita. Baik. Selain daripada tempat simpanan wallet ni tadi, yang menggantikan nombor akaun. Kita dah tahu simpan dekat Maybank. Tapi macam mana nak kategorikan akaun kita di Maybank? Adalah nombor akaun, betul? Nombor akaun Hafiz dengan nombor akaun saya berlainan. Tapi duit sama-sama dekat exchanger, sama-sama dekat Maybank, betul? So yang menggantikan dia adalah kita panggil address. So address yang terlibat berkenaan dengan coin tersebut lah. Kalau Bitcoin, address Bitcoin lah. Ethereum, address Ethereum. Boleh? Faham Okay, baik. Clear. Bersih padam? Baik. Sekarang ni kita bercakap pula dengan teknologi coin. Network.
teknologi coin lah. So teknologi coin daripada dulu dalam cryptocurrency ni terlalu banyak lah teknologi, jenis teknologi. Teknologi ni macam saya add on lah. Kereta saya Skyline contohnya. Saya ada boleh masuk turbo, saya boleh masuk intercooler yang berlainan, saya nak letak injection dekat enjin, saya nak letak bateri yang power dia lebih daripada bateri biasa. So itu adalah teknologi dalam coin. GTR tu adalah coin tapi belakang dia teknologi apa yang kita nak letak. Dan kebanyakan teknologi dia pakai sistem hybrid. Maksudnya bukan fokuskan kepada satu. Di asalnya kita panggil dalam kategori POW ataupun POS. Proof of work, proof of stake. Lepas tu datang pula lagi satu teknologi yang kita sebut sebagai Polkadot teknologi. Lepas tu datanglah teknologi yang terkini iaitu kita panggil Decentralized Finance. Datang lagi satu teknologi yang kita panggil dalam bentuk NFT. Datang lagi teknologi yang kita panggil dalam bentuk yang terkini adalah Metaverse. The latest teknologi adalah dalam kategori Metaverse. Apa pun hybrid. Dia hybrid. Dalam NFT pun dia ada, dalam Metaverse pun dia ada. So untuk teknologi yang asal ni, dia adalah proof of work, proof of stake. Lepas tu, dia akan terbagi kepada mineable dengan mining. Mine and mineable. So, dekat situ ada yang coin sebahagian yang perlu kita mining. Ada setengah coin yang sudah di mining. Maksudnya dia dah siap. Okay? So, apa pun teknologi ini melibatkan kos-kos network. Kos-kos network. Contoh macam teknologi Tron. Sebagai contoh, kita pun tahu fees dia sangat rendah lah. Kalau kita pakai teknologi yang lama ataupun Bitcoin ataupun teknologi Ethereum, harga dia dah terlalu mahal. Boleh faham kan? So ini adalah kategori-kategori coin dia tadi. Dan kebanyakan coin-coin tu tadi, dia melibatkan lebih daripada 2. Ada yang sampai 3. DeFi pun dia, NFT pun dia, Metaverse pun dia. So kenapa coin-coin ni ada lebih daripada satu teknologi? Sebab mudah untuk orang pakai coin tu dari segi transaction dia, dari segi fees dia dan penggunaan dalam teknologi lain. Faham Lagi banyak, lagi bagus. So dia boleh suitable dengan mana-mana teknologi pun, itu lagi better. Baik. Yang menentukan coin-coin ini naik ataupun tidak adalah dari segi penggunaan ataupun kita sebut sebagai ekosistem. Dan semua coin-coin ni tadi, lebih banyak ekosistem dia, lebih baik. Okey, kita panggil semua dalam ekosistem. So, sebagai contoh, ekosistem yang terkini di awalnya Shiba. Shiba basic coin is a shit coin ataupun alternative coin. Tapi macam mana Shiba boleh naik? Disebabkan ekosistem. Dia buat dia punya blockchain system sendiri. Dari mana sekarang ni orang nak booking hotel pun boleh pakai Shiba coin. Itu adalah ekosistem. Hari ni kalau saya nak buat saya punya coin, apa yang coin saya boleh buat? Teknologi coin apa saya boleh buat? Contoh nak beli rumah di Puchong. Pakai Shiba tu dekat mana? Pakai hotel tu? Tak tahu Marketplace. Tak tahu, kena search pun. Ada. Hingga boleh bagi tahu tu. Contoh saya punya coin, tuan-tuan nak beli kat Puchong ni punya rumah, pakai coin saya, bayaran dia lebih murah. Contoh. Itu adalah ekosistem dia. Boleh Clear? Alright. Okey lah. Itu asas lagi. Next. Apa? Nak tahu pasal kripto? Zoom pasal dia punya jalan network. Pakai TRX, TRX, ERC, BSC. Algo. Dia punya network, jalan dia punya perjalanan dia. Network. Okey. Tak, karya kita tak sedap. Okey, untuk network dia. Network ni macam mana? Hari ni saya nak hantar barang. Saya nak hantar barang daripada lokasi A kepada rumah lokasi B. Okey, saya nak hantar barang ni. So dalam saya nak hantar barang ni, dia ada macam-macam courier, betul?
kita ada DHL, kita ada pos laju, kita ada apa macam-macam lah kan. So setiap courier ni tadi fees dia beza bergantung berapa besarnya syarikat dia. Contoh betul tak? Kalau saya pakai satu syarikat yang kecil, Ali Delivery contohnya, lebih murah lah sebab dia tak well known, dia tak ada insurans, dia tak ada keselamatan. So sama juga network ni tadi. Okey, untuk saya hantar coin coin 1A daripada A ke B sebagai contohnya kan, saya nak pakai network yang mana? Contoh kita pakai network Tron, TRX kan. Bila saya pakai berapa fees yang saya kenakan per transaksi adalah $1. $1. Yalah, betul lah. $1. Dia kira $1. Okey. Ada satu yang kalau Binance tu $1. Contoh saya pakai Ethereum. Walaupun Ethereum 4,700, takkan dia bayar 4,700 per transaksi. Tak, dia tengok kepada contoh ETH. Kan? Berapa saya kenakan? Minimum kadang-kadang $33. Kadang-kadang $25. Ikut kepada harga coin semasa itulah. So tengok berapa, macam mana nak panggil lah, dia punya byte tu yang digunakan untuk buat penghantaran. 2,500. ETH 2,500 untuk satu transaksi. So dia pakai byte lah, kita panggil byte. 2,500. Macam mana je byte? BYTE. BYTE. Dia bukan Ethereum kalau contoh, dia sebab kos tu mahal dan murah sebab teknologi dia. Macam Ethereum kan dia satu perjalanan tu satu sekali dia punya apa, gas tu. Gas tu kan 2,000. Confirmation. 2,500. Kalau TRX tu dia 10 kali ganda, 25,000. Betul lah. Cuma macam untuk byte ataupun confirmation tu berlaku based on juga kepada kepada dia punya byte dia tu. Sebab kadang-kadang byte ni tinggi, kadang-kadang byte dia rendah. Byte ni secara basic. Kadang-kadang overload dia jadi Yes. tinggi. Kalau transaksi tu pack, jam, dia akan ambil masa yang lama lah. So lagi tinggi, lagi cepat fees kita hantar, lagi tinggi fees dia sebenarnya lebih cepat. Lebih cepat kan. Tapi dia kena convenient juga dengan amount yang kita hantar. Kan, tak guna saya nak hantar fees yang terlalu tinggi sedangkan hantar parcel kecil je kan. So itu cara teknologi lah. So anggap sahaja teknologi penghantaran ataupun network penghantaran ni adalah courier. Lagi besar courier tu, establish courier tu, lagi selamat, lagi cepat, yes. Fees dia lebih cepat, lebih rendah kan. Faham Itu dari segi network. Baik. So saya nak sebut tentang hard fork. Memang boring pasal kripto ni, memang mengantuk sebab dia fact. Tapi tak apa, dah rakam. Okey, untuk hard fork. Macam mana je? FORK kan. Saya lah. Bahasa Inggeris kita pun kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, untuk hard fork. Hard fork ni adalah pembesaran byte ataupun processing rumah tu tadi. Contohnya, ketika Bitcoin paling related hard fork ni adalah BTC. So pengeluaran dia dah confirm 21 juta unit sahaja. Jadi apabila harga dia naik tinggi menyebabkan penghantaran ataupun confirmation dari site blockchain mining tu tadi menyebabkan dia stuck sebab pengeluaran dia kecil kan. So apa yang dia buat, dia kena besarkan dia punya byte atau dia besarkan dia punya rumah. Bayangkan satu rumah kecil, kalau untuk orang layman yang mana ramai orang masuk dan ramai orang nak keluar. Pengeluaran lubang keluar ni satu pintu je. Masuk ada dua pintu. Apa menyebabkan congested lah. Rumah tu congested. Jadi bila rumah tu congested, untuk nak keluar ni, kau ada duit lebih, kau boleh keluar dulu. Kau ada duit lambat, sikit kau keluar lambat. Tak. BTC ada. So kalau kau letak byte ataupun confirmation dia tu lebih, dulu naik sampai ada yang bayar nak cepat sampai $70 per transaksi. Ada yang sampai $120 per transaksi, dia akan keluar dulu. Maksudnya Bitcoin tu sampai dulu, kita akan keluar dulu, kita dapat dulu. Tapi kalau rumah ni dah terlalu congested dengan orang, menyebabkan dia lambat lah, konfirmasi tu lambat. So apa yang dia buat, dia akan lakukan satu yang dipanggil hard fork. Bila hard fork ni berlaku, rumah dia ni dia akan extend kepada rumah yang lebih besar. Siapa yang buat hard fork ni? Teknologi tu sendiri.
Dia hard fork sistem. Yes. So apa yang dia buat, orang-orang yang ada dalam rumah congested ni dia akan buat satu terowong lah ataupun satu lubang. Dia dah macam, kalau ikutkan dia pun dah macam dimensi lain. dimensi lain kan. Dia membina empire. Dia sebenarnya dia sangkut paut dengan mining. Orang pasal mining machine tu, dia sangkut paut dengan tu sebenarnya. Ya, sebab confirmation memang related dengan mining. Contoh macam ni tadi, network apa semua tu kan, siapa yang buat? Itu teknologi dalam algorithm, crypto punya algorithm. Oh, dia terbentuk. Dia terbentuk. Sebab tu asasnya dalam kripto ni orang kata yang buat bukan orang. Macam alien, future punya benda kita dah dapat sekarang. Yalah. Tak ada siapa pun tahu. Dia sebab dia bermain dengan alphabet. Numbers Dan Dia alphabet. develop sendiri lah. dia macam ni. Kau buat satu dia macam ni lah komputer. Komputer asas basic Macintosh tu macam mana? Tapi dia boleh ada operation system di belakang dia. Dia akan lebih kembang. Teknologi tu lebih kembang. Faham tak? Dia cantum atas cantum. Tapi basic tetap basic. Basic A, B, C, D. Tapi dia campurkan A, B, A, L, I jadi Ali. Lepas tu campur dengan angka sekali. Yang match. Yes. Dia contoh kalau abang ambil angka saja, kalau ambil 4 digit. Dia Yes. Kalau ambil 4 digit angka, maksimum kita boleh buat 9,999 angka. 9,999 nombor. Tapi kalau 4 digit nombor campur dengan huruf, dia boleh jadi berjuta. Dengan 4 je. 40 dia boleh jadi berjuta. Faham Jadi dia akan salurkan dekat satu terowong ini yang dipanggil hard fork, dan dia akan terbinalah satu yang kita panggil teknologi Bitcoin Cash. Yang pertama sekali. So rumah ni dah besar, bila orang tu semua dah ada confirmation kat sini, dia boleh keluar ikut pintu ni, boleh keluar ikut pintu ni, boleh keluar ikut pintu ni. Rumah ni dah congested juga, dia keluar lagi satu yang kita panggil Bitcoin Gold. BTG BTG. Lepas dia keluar Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, dia keluar lagi satu Bitcoin BSV. So rumah dia Siapa yang memberi nama ni? Itulah teknologi tu. developer. Dan bila koin-koin ni terhasil, terus 21 juta unit, 21 juta unit, 21 juta unit. Faham tak? Yang ini yang boleh di mining, ni tak payah di mining. Dia lahir terus siap 21 juta unit. Orang yang simpan satu Bitcoin, dia akan dapat satu Bitcoin Cash. Automatic. Orang yang simpan satu Bitcoin, terus dapat satu Bitcoin Gold. Orang yang simpan satu Bitcoin, dia terus dapat satu Bitcoin SV. Faham Tu cara dia hard forkkan dia. Faham Tu cara dia. Baik, ini adalah tentang hard fork. Di mana kekurangan yang ada dalam Bitcoin ni sendiri dah disolvekan oleh Ethereum. Ethereum hanya ada dua coin je. Satu Bitcoin Ethereum, satu dia panggil Ethereum Classic. Di mana ETH ni tadi, dia ada satu sistem yang kita panggil. Tapi Ethereum sendiri pun dia punya, kadang-kadang dia punya GWI dia, GWA dia tinggi. Cuma disebabkan dia tak pakai sistem mining untuk buat confirmation. Dia bukan pakai sistem mining. Bitcoin pakai sistem mining, iaitu mining machine yang membuat confirmation. Macam Ethereum dia tak pakai sistem mining yang buat confirmation. Dia buat 2.0 tu dia nak buat 2.0 tu dia nak buat sistem. Betul. Jadi dengan adanya sistem smart contract ni tadi, dia punya coin tu lebih transparent. Smart contract. Di mana dalam smart contract ni dia akan terkeluarlah kod-kod ataupun nak katakan address tak boleh. Dia akan keluar kod-kod untuk ledger. Tahu daripada mana coin tu datang dan daripada mana coin tu pergi. Faham itulah smart contract. Dan smart contract ni dia lebih transparent, maksudnya teknologi yang totally berbeza daripada Bitcoin. Dia alam yang lain pula. Tadi Bitcoin satu alam. Dia ada alam yang lain pula yang tak ada kena-mengena dengan alam di sebalik mata, betul. Faham So Ethereum yang popular sebagai smart contract. Dan benda ni dia terjadi macam secara auto tak tahu. Tak, dia ada dia creator. Dia ada creator dia. Tetapi itulah kata benda ni satu teknologi sebenarnya, walaupun sekarang kita bercakap pasal teknologi tu masa depan punya teknologi. Dia datang sekarang. Dia datang sekarang. Macam Ethereum tengok Vitalik kan kurus macam alien tu.
Dan dia buat, faham tak? Yang macam ni ada kereta dia siapa? Mana ada kereta orang buat lah. Dia of course ada developer dia. Dia macam ada satu terowong, kita buat terowong tu, lepas tu dia cabangkan dengan terowong lain, pergi ke rumah lain, dia cabangkan dengan terowong lain, dia cabangkan dengan terowong lain. Tapi asas dia tetaplah sama kan. Tapi di sini dia dah jadi totally different. Faham kan? Macam itulah kita bayangkan dalam dunia cryptocurrency. Cuma untuk Royal Q ni kita tak perlulah terangkan sampai macam ni. Ini untuk kita punya basic sajalah. Sebab Royal Q hanya berbalik kepada trading sebenarnya. Itu saja. Pasal bila kita sebut pasal kripto, kita jadi kripto. Ada Ada orang bertanya app saja. soalan kripto ni. Kita sembang gerbang rupanya tak tahu. Tapi nak cerita pasal kripto ni kan? Kripto terlalu besar lah. Cryptocurrency sebenarnya yang kita cerita ni sebenarnya bukan kripto. Ini blockchain dia panggil. terlalu detail. Blockchain. Tapi bagus. Dalam lagi. Nanti boleh sambung lagi Ini tajuk dia Yang bank digital. Dia dah currency. Yes. Dalam bank digital. Betul. Yang mana Bagi habis kita mana yang boleh bagilah. blockchain ni tadi, pembinaan rangkaian blok ni bukan hanya pada cryptocurrency. Satu cabang blockchain tu je cryptocurrency dah besar. Tapi blockchain ni dia boleh buat dalam pemerintahan negara. Dia boleh buat dalam pilihan raya. Dia boleh buat dalam perbanking system. Dia boleh buat dalam order di kedai mamak. Sekarang ni pun ada kan yang pasal vaksin lah ada pakai. Vaksin pun boleh pakai sistem blockchain. So basic ni cara jalan dia tu. Macam mana nak tahu itulah blockchain. Cryptocurrency ni cabang kecil dalam blockchain, satu cabang je. Satu cabang je dalam blockchain. Blockchain ni sebenarnya lebih besar. Kita punya ni kepada finance lah. Kita punya kewangan lah. Cryptocurrency. Dia dah pakai untuk ni kan, dia punya sijil apa benda dah. Degree semua dah Simpan pakai. data. Yang pertama kat Malaysia simpan data. Masuk data student daripada TMP masuk. Betul. Dia first. Jadi kalau 100 tahun lagi orang nak check balik ada. Ada lagi. Dapat Dia, markah tak ada pakai file kat klinik bertimbul-timbul macam dulu, ataupun letak dekat kita punya iCloud hilang, semua hilang. Komputer jam, semua jam. Macam JPJ kan. Blockchain ni sangat dahsyat. Blockchain ni ibarat dia tak musnah dia. Dia tak musnah daripada muka bumi selagi adanya teknologi internet lah. Dia alam Tapi dah ada kan internet tu 2.0. Dia macam-macam lah. Tu dah lagi detail lagi. Dan macam mana benda ni tak crash? Dia berkait dengan storage. Sistem tu boleh tak crash. 2.0 dah. Sistem tu boleh tak crash. Tak crash tu. Dahsyat tu. Kalau orang tahu pasal blockchain ni gila tu sebenarnya. Best tu. Sebab blockchain yang baru tu adalah daripada DNA blockchain yang sebelumnya. Jadi dia tak boleh ni. Sebab tu dia panggil revolusi, bro, tahu tak? Macam orang setengah berpendapat yang memang salah lah. Kita ni revolusi daripada monyet, faham tak? Daripada monyet datang Darwin kan. Tapi itu salah lah. Maksudnya revolusi ni benda yang asasnya tu akan bertukar 100%. Kalau slowly Macam COVID lah, macam-macam pasal. revolusi tu berlaku cepat dan totally different. Apa A dengan B tu dua benda berbeza. Kalau dia slow, dia tak panggil revolusi, dia panggil apa? Evolusi. Reformasi. Betul. Itu saya sokong. Kalau slow dia panggil reformasi. Kalau benda tu kalau berlaku laju dia panggil revolusi. Macam revolusi pertanian. Totally orang tanam sendiri, lepas tu dia boleh jadi satu company besar macam Guthrie dan dia orang jual pula ke luar negara dalam bentuk industri yang besar. Itu revolusi tu. Kalau slowly tu dia buat tanam sendiri, sekarang dia tanam dengan anak dia. Lepas tu dia tanam dengan cucu dia. Itu sikit lah. Menantu dia macam tu. Macam tu lah. Boleh faham Clear? Alright, apa lagi soalan? Mungkin boleh disimpan untuk akan datang. Okey. Itu sajalah perkongsian daripada kita untuk hari ni. Banyak-banyak sangat. Aku tengok Mining. Okey. Betul? banyak-banyak. Dia penting ilmu tu dia kena dapat. Okey. Lah. Boleh Alright. Okey. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.